Kita di Rabot, kita learn how to be a developer rather than a user. Kita kena pentingkan macam mana jadi seorang pembangun. Okay, Assalamualaikum. Pertama sekali, Puan Alia. Puan Alia cikgu ke atau bukan cikgu? Pelajar. Oh, pelajar. Adik lah ni. Okay, umur? 14. 14 tahun. Form tu lah. Hmm. Okay, so adik, yang lain sebab mungkin ramai cikgu kot. Diorang dah kena start datang sekolah. Jadi diorang tak dapat nak hadir lah. So ada lagi seorang ni pun dia tengah cuba nak masuk. Cuma kita akan start dulu dengan apa yang ada lah. Jadi sekarang ni, pertama nak tanya background dulu. Sebelum ni pernah ikuti kelas kita online tak kat YouTube? Maksudnya kita ajar hari tu dekat YouTube macam mana guna Arduino semua. Pernah masuk tak? Pernah. Pernah lah. So maksudnya yang Rabot Uno Basic Kit ni dah pernah datang kelas dia lah. Pernah. Pernah sebab kita tak perlu ajar pada mula lah. Maksudnya saya tak perlu ajar pada mula. Jadi adik form 2. Okay. Jadi sekarang ni nak tanya satu benda. Ambil RBT kan? Ya. Ambil RBT. Okay. Cuma yang hari ni apa yang saya akan ajar adalah guna hardware yang sama, tapi kita akan guna cara kaedah M-Lock lah. Bukan guna Arduino tapi guna M-Lock untuk pengatur caran. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, nak confirmkan dulu dah dekat adik dah ada dah kit ni dengan komputer? Ada. Okey, lepas tu modul dia dah pernah download belum? Modul dia kat QR code ni. Pernah. Dah Okey, jadi saya tak perlu nak semak apa. Okey, so, jadi terus kita akan pergi terus ke share screen. Okey, saya akan share screen. Yang mana adik akan nampak kita punya slide. Abang akan pergi step by step lah. Kira page by page, tengok yang mana satu yang adik belum cover. Boleh Boleh. Okay, so saya akan share screen. Okay. Jadi adik dah nampak belum slide abang? Dah. Okay, bagus. Jadi abang tak perlu kenakan diri abang lagi. Semua kita, sebab kita assume bengkel hari ni kita nak fokus kepada amali sebenarnya, tutorial. Okay, cuma saya akan go through satu page nak pastikan adik betul-betul dah pergi lah. Okay, so yang ni bahagian-bahagian ni dah pernah tengok? Faham Faham. Faham Dia ada bahagian input, bahagian output. Lepas tu kat papan bawah tu ialah bahagian pengawal lah, controller. Lepas tu berkaitan sistem, yang mana sistem ada bahagian input, peranti input, lepas tu ada pengawal, ada peranti output. Yang ni pun okey Okey. Okey, bagus. Seterusnya papan sasi Arduino Uno, yang ni semua dah tahu Dah. Okey, bagus. Dia ada nombor pin digital input output, pin 0 sampai pin nombor 13. Pin analog input A0 sampai A5, betul? Cuma sekarang ni nak confirmkan adik sekolah menengah mana? SMK? Sekolah Menengah Sains Batu Pahat. Sekolah menengah Sains Batu Pahat. Ambil RBT dekat sekolah pakai platform apa? Ke tak masuk lagi topik dekat bentuk elektronik? Tak masuk lagi. Tak masuk lagi lah. Sebab PKP kan. Jadi sepatutnya kalau ikut perancangan guru-guru, selepas raya masuk topik tu lah. Sebab abang pun terlibat juga ajar guru-guru. So kalau macam Johor ni, kita ajar lah Johor, JPN Johor kita ajar. Jadi kita nak confirmkan dulu yang papan atas ni adik dah tahu nombor pinnya semua? Boleh lah sikit-sikit. Okay, kita pergi satu-satu. LED tahu kat mana yang ni? Tahu. Pin 12, 13 tahu So dia adalah output. Lepas tu pembas dekat nombor 2 ni dia adalah output. Okay.
Lepas tu switch tekan tahu? Tahu. Potentiometer. Okay, potentiometer ni input switch tekan pun input. Adik boleh beza tak antara output dengan input? Boleh. Boleh Okay, so saya tak perlu nak cover. LDR tahu kat mana? Tahu. Nombor 5 ni, perintah pergi cahaya Nombor pin dia nombor berapa dik? Pin pergi ke Arduino tu. Nombor pin A1. A1. Maksudnya sensor ni dia disambungkan pada pin nombor A1 dekat papan serasi Arduino Uno. Faham Faham. Okey, nombor 6 ni pendera suhu LM35. So dia pergi ke A2. Nombor 7 ni kat sini infrared sensor, infrared receiver, IR receiver. Ni kalau ada remote TV, kalau hantar boleh dia terima data. Nombor 8 ni RGB LED, putih tengah ni, yang mana dia gabungan 3 LED sebenarnya. Hijau, kuning, merah. Okey. Dan kalau adik lihat dekat sini, nombor 9 ni dia ada DHT11. Ni sensor ni kira kita kata dia ni sensor yang telah dikalibrate lah. Dekat tilang dia dah kira bacaan dia memang tepat lah untuk tahu suhu dengan kelembapan udara. So dia pergi ke pin nombor 4. Nombor 10 dan 11 ni dia untuk serial communication. Yang mana nombor 10 serial communication. Kalau ada Bluetooth ke apa boleh sambung benda sini. Nombor 11 ni untuk I2C. Kalau adik main yang advance punya, advance system, contoh ada sensor macam IMU, gyroscope, astrometer, boleh sambung kat sini lah. So ni kemudian nantilah. So 12, 13, 14 ni semua port tambahan lah. Cuma 14 ni kalau adik tekan, ni reset. Maksudnya kalau tekan atas butang 14 ni, samalah macam adik tekan kat butang bawah tu. Okay Okay, jom. So sekarang saya nak confirmkan, adik masa itu kelas yang saya ajar YouTube dah install belum M-Block 3? Dah. So saya tak perlu cover. Okay, bagus. M-Block 3 dah install. Jadi saya skip sini, saya teruskan. So jadi kita tanpa melengahkan masa, kita pergi ke tutorial 1. Jadi tutorial 1 ni saya stop screen, share screen. Saya nak ajar guna whiteboard lah. Okay, sekejap. Saya stop sharing. Okay, jadi nampak tak saya punya ni? Nampak? Nampak whiteboard ni? Nampak. Okay, so sekarang kalau adik tengok slide tu, dia tutorial 1 LED blink lah. Kita akan start pada 1 dulu. Tapi kita make it fast lah sebab memandangkan adik pun dah pernah join kita punya bengkel yang lain. Maksudnya adik dah bukan kali pertama main benda ni lah. Jadi lebih baik kita fokus kepada amali lah. So tu pun kita punya expectation lah. Jadi tutorial 1. Okay, kalau ada tengok kat situ, tutorial 1 tajuk dia LED berkelip. Yang mana sebenarnya kita nak buat LED tu berkelip lah. Okay, jadi tutorial 1 ni kita nak cover digital sebenarnya. Okay, digital. Pernah dengar nak digital tak? Pernah So digital yang kita hantar keluar, okay, digital yang kita nak hantar keluar, dia adalah digital output ke digital input? Digital output. Digital output. Yang mana dia boleh jadi apa benda? Low, High. dengan high. Okay, katakanlah sekarang abang nak bagi pin nombor 13, pin 13 yang hantar keluar. So LED warna apa dekat board ni akan berkelip? Kalau nombor 13. LED warna apa? Biru. Kalau 12? Merah kan? Merah. Okay, pandai. Jadi senang saja. So kita secara umumnya tutorial ni kita nak terjemahkan ilmu digital output lah. Digital output. Yang mana adik akan guna banyak keadaan nanti. Cuma ni peringkat awal kita main LED.
Okey, cuma nanti kalau lepas ni main digital output, kena ingat dia takkan ada lebih daripada dua keadaan, hanya ada dua keadaan, sama ada low atau high. Sebab low dalam elektrik berapa nilai dia? 0. 0 volt. Okey, pandai. Kalau high 5. 5 volt. Kes kita 5 volt lah. Sebab kita punya watan operasi kita VCC watan operasi kita adalah nilai dia adalah 5 volt. Okey, pandai. Kalau dalam sains komputer, low dipanggil sebagai logik kosong. Pernah dengar logik kosong? Okay. High dalam sains komputer dipanggil sebagai logik satu. Jadi kalau adik jumpa orang tak guna istilah low atau high, dia pakai kosong dengan satu, so adik kena tahu benda yang sama lah benda tu. Okey. Jadi sekarang ni sekejap, saya nak confirm kan sebab ada tiba-tiba ada 4 orang pula dalam ni. Sekejap adik Okay. Okay, tak apa. Seorang tu tak dapat masuk lagi. Okay, kita teruskan. Jadi sekarang abang nak share screen balik. Kita nak mulakan kita punya pengatur caraan lah. Sebab kita nak terus buat. Okay, so share screen. Okay, so adik akan nampak M block abang, betul? Yeah. Okay, adik dah minta adik buka M block? Dah? Okay. Dah. Dah Okay, ingat tak abang ajar berapa step nak sebelum kita nak mulakan program kita kena buat apa? Kena pergi board. Edit. Arduino mode, betul? So panda akan hilang, betul? Betul. Okay. Lepas tu extension pastikan dia Arduino. Tukar pada Arduino. Okay. So yang lain hilangkan. Extension kita hanya Arduino. Okay. Board apa? Board Arduino Uno. Arduino Uno. So yang lain daripada tu jangan ada. So tanda tik ni kena macam kat skrin abang Arduino Uno. Nampak Nampak. Okay. So sekarang kita nak bina program. Mula-mula nak bina program macam mana, Dik? Pergi nak bina program, pergi ke klik robot. Ikut abang. Klik robot. Dah. Kalau klik robot nampak apa? Saya punya kosong. Ni Arduino ada tak? Arduino. Ni extension, okay, check balik. Extension dah ada tik Arduino belum? Dah. So kat sini ada nampak tak? Lepas klik robot ada keluar tak Arduino program ni? Ada. Ada So adik klik kat sini, tarik blok Arduino program sebab ingat abang pernah ajar dulu dalam YouTube nak mulakan sebarang program dalam M-Block menggunakan bahasa pengatur caraan Scratch, kita kena mulakan dengan kepala ni, blok kepala ni iaitu nama dia Arduino program. Okay, so sekarang ni adik, kita nak buat dia berulang-ulang. Yang mana abang nak buat dia warna biru tu berkelip 1 saat, menyala 1 saat, padam 1 saat, menyala 1 saat, padam 1 saat. Okay, jadi macam mana nak buat dia berulang-ulang, Dik? Pakai blok apa? Pakai pergi control, pakai forever. Okay, pandai. Pergi control, klik control, ambil blok forever, tarik, letak kat sini. Okay. So lepas tu nak buat apa? Macam mana nak bagi dia menyala? Pergi robot. Klik robot. Set digital pin. Set digital pin, tarik, letak dalam forever. Nombor berapa? Nombor pin ni. Kalau warna biru kita nak bagi 13. 13. High ke low? High.
High untuk menyala. Okey, abang nak bagi dia satu saat je, Dik. Macam mana, Dik? Nak bagi dia menyala satu saat je. Pergi control. Okay, klik control. Wait. Ambil blok B. Pandai. Letak sini. So, nak bagi dia padam untuk satu saat. So, program benda yang sama kan? So, nak buat apa? Jadi ambil ni. Ambil lagi blok ni. Okay. Okay, ada cara shortcut lah. Duplicate. Right click kat blok biru pertama ni, yang operasi yang sama ni. Yang mana kita tahu ni operasi yang berulang yang sama. So, pergi blok paling terawal. Yang operasi ulangan tu, kita right click. Kita duplicate. So, kembar dia ni letak mana? Tak bawah dia ni. Bawa masuk dalam. So, betul ke salah ni, Dik? Tukarkan yang bawah tu jadi low. Pandai. Okey, bagus. Siap. Jadi, bila dah siap, abang nak share abang punya screen balik. Kita nak set up lah. Okey. So, nak set up. Nampak abang tak? Nampak? Okay, so ambil USB cable, ambil board ni. Okay, program dah siap kan? So sekarang kita sambungkan sini, masuk betul-betul. Okay, so dah masuk betul-betul. Satu side lagi. Okay, Dik, masuk kat laptop. USB port laptop lah. Okay, so dah akan jadi macam ni lah. Okay, jadi adik dah pasang dah kat laptop? Dah. Okay, bagus. Dah pasang, abang share screen semula. Okay. So sekarang kita nak upload program kita. So cara dia, klik kat robot ni dulu. Tengok sini bulatan warna merah ke warna hijau? Warna merah. Merah kan? So maksudnya tak bersambung. Kita kena buat sambungan dulu. Cara dia, klik connect. Serport. Okay, sekarang kes abang nampak tak ada banyak nombor kom kan? Kes abang ada kom 3, kom 4, kom 5, nampak tak? Kes adik ada kom berapa? Kom 4. Ada satu je Okay, kes je. abang ada 3. So, kalau kes macam abang ni, kita kena check device manager. Cara nak check device manager, tengok abang punya mouse cursor ni, pergi kat Windows kita, ada lambang search tu. So, klik search tu. Type device manager, DEVICE jarak MANAGER. So nampak sini device manager, adik boleh klik device manager. Okay, so ni device manager kita. Pergi cari kat ports, PORTS, port COM NLPT. So buka, kat sini nampak tak? Kes abang kom nombor berapa ni? USB serial CH340. Kom 5. Kom 5. So ingat, kalau adik ada lebih daripada satu option, jangan pakai tekan je. Adik kena buka device manager, cari yang dia tulis USB dan serial CH340, ambil tengok di kom nombor berapa. So okay, kom abang kom 5, dah tahu kom 5, ingat dalam otak, tutup device manager. So pergi semula connect, serport, abang klik lah kom nombor 5. 1, 2, 3, klik. So bila klik saja nampak warna hijau betul. So dekat bulatan merah tadi dah jadi hijau. So last step kita nak buat apa, Dik? Last step tekan upload to Arduino. So klik upload to Arduino. So kes abang ni tengah uploading lah. Kes adik dah upload dah? Tengah upload. Okay, sama-sama lah. So uploading. Siap. So upload finish. So dah upload finish ni boleh klik close. Okay, nak biarkan boleh, nak klik close boleh. So sekarang abang akan share gambar kamera pula. Okay, abang akan stop sharing ni. Okay. So screen sharing, abang stopkan dulu. Okay, nampak? Kes abang, LED biru abang berkelip satu saat. Adik punya berkelip tak? Berkelip? Okay, boleh tengok tak? Sekejap. Abang nak confirmkan.
Okay. So sekarang dah berkelip biru. Macam mana nak bagi dia berkelip warna merah? Apa yang kita kena buat? Tukarkan apa? Okay, abang Tukarkan nombor pin. nombor pin. Kalau 13 tadi tukar pada nombor berapa dik kalau nak warna merah? Pada 12. Okay, 12. Sekarang ni abang bagi task kat adik. Abang nak bagi masa 1 minit kat adik. Sekarang 2.40. 1 minit dari sekarang abang nak bagi adik bagi warna merah ni menyala selama-lamanya. Masa ni tak berkelip. Merah tu menyala je. Cuba buat sekarang. 1 minit je. Jangan bagi berkelip. Okay. Abang pun buat lah. Okay. Encik Fahmi dah dapat masuk Encik Fahmi dapat masuk? Okay. Okay, boleh So, okay, tahniah. Jadi, tutorial 1 rasanya tak ada apa-apa dah. So, okay, adik dah faham. Okay. Jadi, digital output ni lah dia yang mana kita hanya mainkan 2 saja, low ataupun high. Okay. Jadi, sekarang kita akan masuk tutorial nombor 2 lah. Jadi, saya akan share screen dulu. Tutorial 1 dah, tutorial 2 kalau kita lihat di sini, sekejap saya buka slide ni. Okay, switch tekan. Okay, push button, switch tekan lah. Jadi yang mana dalam tutorial 2 ni apa yang kita nak belajar adalah berkaitan antara hubungan antara input dan output. Okay, yang mana kita tadi dah belajar output saja, digital output yang mana untuk menyala pada LED. Sekarang ni kita akan tambah lagi satu bahagian input supaya dengan peranti input kita dapat kawal jenis output yang kita nak hantar kepada peranti output lah, sama ada menyala atau padam. Jadi kalau kita lihat dalam slide yang ada dekat kit kita ni, modul kita, apa yang berlaku adalah kita akan guna SW1. Okay, SW1 ni dia pergi pin nombor 2. Okay, dia pergi pin nombor 2 dekat papan serasi Arduino Uno. Dan apa kita nak buat, bila kita tekan saja SW1, push button nombor 1 tu kita tekan, kita nak LED warna biru menyala. Bila tak tekan, LED biru tu padam. Tu dia punya algoritma lah. Jadi kalau siapa yang kalau adik itu betul-betul dengar abang punya kita punya bengkel kat YouTube berkaitan dengan bentuk pengaturcaraan, kita ada ajar pasal algoritma. So tu adalah algoritma dia, apa yang kita nak buat dah. Maksudnya jika SW1 ditekan, LED 1 akan menyala. Selain daripada tu, LED 1 akan padam. Jadi kes kita adik kena ingat satu je. Kalau kes kita LED tadi, nak bagi LED menyala, kita hantar high. Nak bagi LED padam, kita hantar low. Cuma untuk kes switch tekan, apa yang berlaku adalah bila kita tekan switch, okay, kalau kita tekan SW1 ke atau SW2, kalau kita tekan switch, signal yang masuk, isyarat yang masuk ke dalam kita punya pengawal ni, okay, kalau tekan yang masuk adalah low. Okay, bila kita tak tekan switch, yang masuk adalah high. Tak tekan high, bila tekan low yang masuk. So benda ni bergantung apa sebenarnya? Dia bergantung dengan litar elektronik yang kita bina dekat switch tekan ni. So litar ni, sebab kit kita basic kit ni dia dah siap. Litar dia dah siap. So jadi litar yang kita bina adalah, kita kalau dalam elektronik kita panggil dia active low lah.
active low. Sebab bila kita tekan switch, low yang masuk. Tak tekan, high yang masuk. Okay. Jadi kalau satu hari nanti kalau terjumpa litar elektronik yang mana bila tekan high, bila tekan high yang masuk. Tak tekan, low yang masuk. So dia terbalikkan kita punya lah. So sama juga. So benda tu bergantung dengan kita punya reka bentuk litar lah. Jadi kerana kita punya yang Dabo Uno Basic Kit V2 ni, kita lebih menekankan kepada pengatur caraan. Jadi bab untuk reka bentuk litar elektronik tu kita tak highlightkan lah dalam modul latihan. Okay, berbanding kalau yang kita punya lagi satu kit Dabo Uno Starter Kit tu, tu dia kena belajar litar elektronik lah. Sebab tu kit kita ni seawal usia 7 tahun kalau pandai komputer dia boleh buat. Okay, jadi itu yang berlaku. Jadi apa kita nak, itu pengenalan dia. Apa kita nak buat, bila tekan LED biru menyala, tak tekan LED biru padam lah. Jadi kalau kita tengok table ni, okay, ni yang tadi kita dah tunjuk tadi, kita dah refresh sekejap. Yang mana sebenarnya ada LED kat sini, LED biru ni, LED 1 dan ada SW1 kat sini. Yang mana untuk switch tekan pin nombor 2, LED 1 macam tadi lah pin nombor 13. Okay, jadi untuk nak nyala atau padamkan LED, abang tak perlu nak ajar dah. Sebab sama saja macam tutorial 1. Cuma dalam tutorial 2 ada penambahan yang adik kena tahu macam mana pula nak baca signal input tu. Macam mana nak baca signal input, bacaan masukan tu. Okay, sebab tadi kita hantar saja. Sebab kena ingat yang kita programkan bukan switch. Yang kita programkan bukan LED. Yang kita programkan adalah papan serasi Arduino Uno. Iaitu papan mikropengawal kita lah. Okay, jadi case kita kalau tengok gambar Raja blok ni, papan mikropengawal, papan serasi Arduino Uno, dia hanya terima high ataupun low. Maksudnya kerja dia yang kita akan programkan pengawal ni, kerja dia baca saja. Berbanding kalau case output, dialah yang hantar keluar high ataupun low untuk nyala atau padamkan LED. Nampak perbezaan antara input dan output. Jadi bila pengawal kita nak programkan ni, kita nak deal dengan masukan, dengan input. Okey, kita tak perlu nak tetapkan high ataupun low. Apa kita kena buat dekat point ni? Okey, kat point ni, kat pengawal ni, kita hanya perlu baca signal yang dihantar. Signal input digital ni lah. Baca. So macam mana nak baca? Kita boleh pakai blok nama dia read digital pin. Konsep ni adik, kalau belajar sampai tahap tinggi pun, buat reka cipta ke, buat projek robot otomasi yang hebat pun, konsep dia tetap sama. Kalau kita deal dengan input, kerja kita baca je. Kita tak perlu nak tetapkan high ataupun low. Okay, maka kes kita nak baca dengan pakai blok read digital pin. Dan pastikan nombor kat sini nombor yang tepat. Contoh kalau SW1, dia adalah pin nombor 2. Okay, bukan nombor 9 lah, nombor 2. Jadi kat tadi abang ada cerita pasal algoritma yang kita highlight. Jika switch ditekan, LED menyala. Jika tidak ditekan, LED padam. Macam mana nak buat kes tu? Macam mana kita nak terjemahkan algoritma tersebut dalam bentuk program? Macam mana? Dalam bentuk Scratch lah. Kalau kita punya pengatur caraan ni guna Scratch. Bahasa pengatur caraan Visual Scratch. Jadi adik kena tahu satu benda yang mana kita kena pastikan dulu ada berapa pilihan yang kita ada dalam kita punya algoritma tadi. Jadi berdasarkan apa yang kita sebut tadi, hanya ada 2 pilihan. Betul? Betul tak adik? Satu tekan, satu tak tekan. Satu yang pertama, pilihan pertama ditekan switch. Pilihan kedua, switch tidak ditekan. Jadi 2 pilihan ni akan mengakibatkan 2 output yang berbeza. Jika ditekan, LED menyala. Jika tidak ditekan, LED padam. Maka sama juga kalau saya sebut, saya tukarkan algoritma ni kepada bahasa. Jika switch ditekan, LED menyala. Selain daripada itu, LED padam. Selain daripada itu, maksudnya tak ditekan lah. Maka kat sini abang nak perkenalkan, kalau bila mana kita deal dengan 2 pilihan, ada blok nama dia if else. Warna kuning ni lah dalam under control punya blok. Jadi if else ni, if ni jika lah, else ni selain. So if, dalam ni kena buat ujian. Ujian ni yang kena teknikal sikit. Kita tak boleh tulis switch ditekan, komputer tak faham, mikropengawal tak faham. Kita kena buat if bacaan yang kita baca dekat pin nombor berapa tadi? Pin nombor 2 sama tak dengan low. Sebab kita tahu, sebab bila kita tekan,
Bila kita tekan, yang masuk adalah low. Tak tekan, yang masuk adalah high. Jadi apa yang berlaku, then tu maksudnya kalau ujian dalam ni betul, maksudnya kalau betul, dia akan buat benda dalam ni yang kosong ni. So kita akan masukkan operasi apa yang kita nak dalam ni. Contoh kes kita nak bagi LED menyala, masuk dalam ni. So else ni apa? Else ni bila mana ujian kat dalam ni salah. So maksud kalau ujian dalam ni salah, maksudnya kita boleh kata tidak ditekan lah. Contoh kalau kita buat dalam ni ditekan, so else tu maksudnya tidak ditekan lah. So dalam else ni ada lubang kosong ni, kita akan masukkan operasi yang kita nak bila mana switch tidak ditekan. Contoh kalau tak ditekan, kita nak LED padam. So operasi dia kena kat dalam else ni. Okey. Jadi macam mana kita nak buat ujian? Bila nak buat ujian, nak tak nak, kita tak boleh lari pada penggunaan comparison operators. So comparison operators ada banyak jenis. So ada 3 kat sini. Satu lebih kecil, satu sama dengan, satu lebih besar. Okey, perbandingan. Cuma kalau in future, kalau adik berminat, adik boleh explore lebih lagi macam mana nak gabungkan dengan AND dengan OR. Contoh, kalau kita belajar buat perbandingan, ada masa lebih kecil dan sama dengan. Dan tu macam mana? So kita boleh tengok kat situ ada AND OR operator. So kita boleh gabung-gabungkan lah. Cuma kat sini abang nak highlight 3 yang asas, lebih kecil sama dengan lebih besar. Okey. Jadi algoritma tadi inilah dia, samalah juga seperti algoritma yang abang sebutkan secara lisan tadi. Okey. Jadi jom kita buat live demo pengaturcaraan. Abang akan buka Mlock. So adik dah buka Mlock Dah. Dah, okey, bagus. So kita biarkan dalam keadaan kosong macam ni. Ini program dengan forever. Sekarang abang nak tanya, step pertama apa? Kalau tengok gambar ni tadi, okey, gambar blok ni. Okey, step pertama apa yang pengawal ni kena buat? Rasa-rasa adik. Sebab kalau ramai orang kan, bila dia tengok program macam ni kan, dia jenis copy paste punya pelajar ataupun siapa-siapa pun, dia just tiru blok ni sebiji-sebiji, masuk siap, upload, jadilah. Tapi kita boleh tahu dia tak faham sebenarnya program tu. Maksudnya tak faham betul-betul. Okey, sebab saya nak pastikan pelajar atau siapa yang belajar dengan kita betul-betul faham. Maksudnya dia bina program tu ikut algoritma. Daripada first sampai ke habis lah. So first step kena buat apa dik kalau dia nak program pengawal ni? Ambil blok if else. Ya ke kena jika dulu? If else dulu ke? Apa first step kena buat? Kita first step sebelum kita nak, yang tu bayangkan kalau if else tu maksudnya jika switch ditekan LED menyala, selain benda tu LED padam. So dari segi algoritma tak menepati sebab yang tu perbandingan tu dah kat tengah-tengah dah sebelum output. Sepatutnya yang first step apa? Nampak tak? Input, pengawal kena buat apa first step? Baca dulu input, betul? Kena baca dulu input. Jadi kena ambil blok, read digital pin ni, letak kat luar ni dulu. Macam ni. Letak kat luar dulu. So adik, nak baca pin SW1 ni pin nombor berapa? Pin nombor 2. Pandai, pin nombor 2. Okey. So sekarang read digital pin 2. Okey. Lepas tu kita dah baca dekat pin tersebut, macam mana kita nak uji dia ditekan ke tidak? Sebab nanti ujian ni kita akan masukkan dalam perbandingan jika tadi. So kita macam mana kita nak kata switch ditekan? Switch ditekan. Sebab kalau kita tulis kat sini switch ditekan, komputer tak faham. Kita kena kat sini kita kena technical sikit. So kita boleh guna operators. Okey, klik operators hijau ni. Ambil sama dengan. Okey, kat sini. Jumpa. Okay. Lepas tu read digital pin 2 ni, tarik, letak kat blok pertama, letak dalam lubang pertama. Bila lubang apa? Bukan lubang pertama lah, kotak pertama tu bila dah bercahaya je sikit keliling dia, border dia, lepaskan. So dia jadi expand lah. So sama dengan apa dik? Low. Low, L-O-W, sama dengan low. Maksud kat sini, keseluruhan blok ni, apa maksud dia adalah
switch ditekan. Sama dengan low lah. Okay, barulah kita boleh ada if else. So, klik control, ambil if else, sebab dua pilihan. So, ujian ni, kita letakkan dalam if. Tak dalam if. So, baru masuk, jika switch ditekan, then, jika switch ditekan, then, nak buat apa, Dik? Dan LED menyala. So macam mana nak LED menyala? Klik robot, betul? start digital pin, output. Okey, pandai. Set digital pin. Nombor berapa, Dik? 13. Pandai, 13. So output as? High. Pandai. So else nak tak apa dalam ni? Slow. Selain benda tu maksudnya apa? Else ni maksudnya bila mana dia tak menepati ujian yang kita buat kat sini, yang read digital pin 2 sama dengan low, maksudnya waktu tu bacaan high lah. So high maksudnya tak ditekan. So apa kita nak buat bila high? LED kena padam. So LED padam, low. So saya duplicate saja sebab benda sama ni saya letak kat sini. So tukar kepada low. So benda ni hanya sekali saja, tapi benda ni kita nak berulang-ulang. Maksudnya bila kita tekan dia menyala, tak tekan padam. Tekan menyala, tak tekan padam. Maksud kena letak dalam forever. Pandai. So siap? Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita upload to Arduino. Okey. Ingat pesan abang, once kita dah buat connection, selagi mana USB cable kita tak cabut, walaupun kat Arduino ni bulatan merah dia dah jadi warna merah, tak apa, dia sebenarnya masih bersambung. So kita upload je. Kecuali bila dah tak berjaya upload tu lah, kita buatlah connection balik, connect, sereport, klik nombor com tu. Nampak? Dia dah finish kan? So bila upload finish, saya close. So kita tengok result dia lah. Okay. So saya akan tutup share screen. Kita akan tengok result. Okay. Okay. Sekejap Okay. Saya tengah nak buka saya punya ni, kamera, sekejap. Okay, dah jadi belum, Dik? Dah. Dah. Nampak tak saya punya kamera? Nampak. Okay, kalau saya tekan, nampak? Menyala. Tak tekan, padam. Kan? Saya tekan, menyala. Tak tekan, padam. Saya tekan, menyala. Tak tekan, padam. Okay. Jadi adik jadi Jadi. Jadi, bagus. Jadi, saya ada nampak lagi seorang ada dalam ni. Cik Fahim ke? Cik Fahmi Cik Fahmi. Cik Fahmi? Boleh? Boleh Okay, tak apa. Saya teruskan. Okay, Cik Fahmi sebab dia mungkin mute. Dia mute. So sebab tu mungkin tak boleh, kita tak dengar dia cakap. Okay. Jadi sekarang saya akan share screen semula. Kita akan masuk
Okay, kita akan masuk ke topik seterusnya. So, sebenarnya kita dah tamat untuk tutorial nombor 2 ni lah. Okay. Jadi dalam tutorial 2 ni, bila kita tamat, sebenarnya kita dah cover output digital, kita dah cover input digital. So, sekarang kita nak masuk tutorial nombor 3. So, tutorial nombor 3 adalah potentiometer. Okay. So, potentiometer ni yang biru kat tengah tu kita boleh laraskan, kita boleh putar-putar tu. So, tujuannya adalah kita, sebenarnya potentiometer ni dia ada nilai rintangan dia. Okay, nilai rintangan dia. Dia boleh berubah-ubah, bila kita pusing-pusing tu dia boleh berubah-ubah lah. Jadi bila dalam elektrik ni, bila nilai rintangan berubah, nilai voltan juga yang susut kat situ juga akan berubah. Okay. So bila nilai voltan berubah-ubah, nilai voltan tersebutlah yang akan dimasukkan ke dalam pengawal melalui pin nombor berapa, Dik? Potentiometer pin nombor berapa? Pin nombor sifar. Sifar. A berapa? A sifar. A sifar. Oh, A sifar boleh lah A sifar. Abang panggil A kosong. Sama lah tu, A sifar lah tu. Okay. So, dia akan masuk situ, voltan ni berubah-ubah tau. Jadi bila voltan berubah-ubah, dia sebenarnya adalah analog. Okay. Ciri dia sebenarnya adalah analog lah. Jadi sekarang saya akan stop share screen ni. Okay, saya akan tunjuk dekat whiteboard. Okay. So, kalau tadi digital dia hanya ada high dengan low, iaitu 0 atau 5 volt, kan? So, boleh bayangkan tak bila kita putar-putar laras tu, okay, apa berlaku adalah dia punya voltan dia berubah-ubah, okay, ini voltan lah, voltan dia berubah-ubah macam ni, Dik. Dia boleh berubah-ubah macam ni. Kalau tadi hanya ada 2 kemungkinan, tapi ni dia boleh berubah-ubah antara 0 hingga 5 volt. Maksimum dia boleh pergi 5 volt je. Sebab voltan operasi kita 5 volt. Maksud dia, okay, maksud dia boleh jadi 1 volt, dia boleh jadi 2 volt, 3 volt, 4 volt, dia boleh jadi 3.3 volt, macam tu lah. Sekejap ada silau sikit. Okay. Okey. Jadi adik nampak tak gambar ni, graf ni? Nampak? Nampak So dia boleh jadi 1 volt, 2 volt, 2.3 volt, antara 0 hingga 5 volt, tak kisah. Jadi voltan ni bila nak masuk ke dalam kita punya controller, okay, pengawal kita lah controller, dia perlu masuk pada pin-pin yang boleh baca jenis signal macam ni lah. So sebab tu nama pin dia pin analog A ke depan. Sebab dalam dia tu sebenarnya ada converter yang boleh tukarkan kepada signal digital. So masuk, sebab mana kan adik ni form 2 kan. So abang cerita lah. Kalau sekolah rendah tak perlu cerita mendalam sangat. Tapi sebenarnya apa yang berlaku adalah, okay, so dia masuk dalam pin A0. Contoh ni dia pergi ke pin A0. Okay, pin A0. So apa berlaku dalam pin A0 nanti, okay, ni A0, okay, masuk sini. Dalam dia ada A, D, C, okay.
Okay. Yang mana masuk A kosong. Dalam dia ada A, D, C. Analog to digital converter lah. Yang mana wotan ni nanti akan ditukar kepada nilai digital, okay, yang mempunyai 10 bit. Sebab ADC kita ni dia ada 10 bit. 10 bit ni dalam bentuk digital. Maksud dia kalau 10 bit ni digital, dia adalah 000 sebanyak 10 kali. Okay. Maksudnya dia 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kan? 0, 0, 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 0, 1, 0. Sampailah sekali adalah 1, 1, 1 sebanyak 10 kali. Okay. So ni sebenarnya binary number lah. Dalam 10 bit ni sebenarnya dia digital. Okay, sebab memandangkan kita depan saya ni sekarang ni sekolah menengah, bukan sekolah rendah. Jadi saya akan touch sikit benda ni lah. Okay, jadi apa berlaku? 10 bit kat sini sebenarnya digital. Dan nilai dia ni kalau kita nak baca dalam nilai yang kita fahami, maksudnya nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 000 sebanyak 10 ni, dia nilai dia sebenarnya adalah kosong. Kalau kita convert dalam decimal lah, kosong. 001, 1 nilai dia. 2. Sampailah sekali adalah 1023. Sebab tu kalau adik main dengan pin analog tu nanti, kita akan buktikan bacaan akan berubah-ubah antara 0 hingga 1023. Okey, 0 hingga 1023. Tapi ramai orang salah faham. Dia kata 0 hingga 1023 ni nilai analog. Salah. Jangan cakap macam tu. Siapa belajar dengan abang jangan cerita macam tu. Sebab analog sebenar adalah dalam bentuk wotan tadi. 0 hingga 5 volt. Okey, dia menjadi 2 volt, 3 volt, 4 volt, 5 volt. Once dia dah masuk dalam pin A0, dia ditukar. Okey, ditukar kepada bentuk nombor dia 0 hingga 1023. Yang mana sebenarnya 0 hingga 1023 ni sebenarnya 10 bit. Bacaan dalam digital 10 bit punya bacaan. Macam ni. Dia bukan single. Kalau macam tadi adik main digital tadi, high, low. 1 bit je sebenarnya. Tapi bayangkan kalau ada 10 bit. So tu binary number lah. So kalau kita convert 0, 0, 0, 0, 0. Okay, sampailah 1, 1, 1, 1. Okay, kalau kita convert dia dalam sains komputer, kalau kita convert dia kepada nilai yang kita boleh fahami 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So dia adalah 1023 maksimum dia. 1, 1, 1. Senang cerita, kalau malah nak kira 10 bit. Kalau 10 bit, okey, 2 kuasa 10 berapa, Dek? Boleh kira untuk abang tak? 2 kuasa 10 berapa? 100. 2 kuasa 10. 1024. Mana pula 100? 1024. 2 kuasa 10, okey, adalah 1024. 1024. Okey. 1024. So, kena 1024 ni apa? 1024 kemungkinan. Maksudnya bermula pada 0, akhir dia nanti 1023. So, adik boleh guna kalkulator juga. Ni abang bagi tahu secara umum lah. Nak detail, ni bukan topik dia. Cuma kalau adik berminat nak tahu macam mana dapat nilai 0.1023 ni, adik belajar binary number. Okay, binary number. Okay, tapi kalau sebenarnya kalau di peringkat sekolah, okay, sekolah rendah lah. So, saya akan share screen ni. Kita tak cover pun benda tu. Kita just tunjuk sebenarnya dalam tu dia tukar pada digital lah. Jadi, kalau lihat kat sini, ni analog tu. Tengok slide abang ni lah analog tu. So dia akan ditukar kepada nilai ni 0 hingga 1023. Ni apa yang abang terangkan tadi kat whiteboard. So inilah penjelasan dalam slide lah. Cuma kita nak buktikan nilai tu memang betul-betul berubah bila kita putar. Kita akan belajar juga dalam tutorial ni, nama dia komunikasi siri. Yang mana komunikasi siri ni dalam bahasa Inggeris dia adalah serial communication. Yang mana kita boleh hantar data tu, okey, hantar
kepada komputer kita untuk dipaparkan. Macam itulah, kita boleh hantar pada komputer untuk paparan. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita tengok kat sini, potentiometer kita A kosong kan? So, cara nak baca input, kita boleh pakai blok nama dia read analog pin. Read analog pin A berapa. Lepas tu, cara nak paparkan dalam serial communication atau komunikasi siri, kita boleh pakai serial write text. Serial write text. Okay. Jadi, jom kita bina program sama-sama. Buka M-Block adik. Okay. Buang kat tengah dalam ni. Abang tak save sebab abang, adik tahu cara save kan? Okay. So, saya tak ajar save lah. So, first step, kita nak baca input kita daripada potentiometer. Sensor kita lah potentiometer tu. Jadi nak baca macam mana? Pakai blok apa? Read analog pin. Okay, read analog pin. So second step lepas kita baca, kita akan paparkan bacaan dia. So kita tahu hasil bacaan ni akan berapa nilai dia nanti? Lepas dia read analog pin ni, bacaan dia akan jadi berapa, Dek? Jadi 0 hingga 0 hingga 1, 0, 2, 3. Dia hasil daripada blok ni dia akan jadi 0 hingga 1023. Mana-mana nilai lah antara 0 hingga 1023. Okay. So macam mana nak buktikan? Kita akan hantar data ni keluar, hantar pergi komputer, kita paparkan. So macam mana nak papar? Pakai blok nama dia serial write text. Sini. So kita bukan nak paparkan hello, apa khabar, tak ada. Apa kita buat? Kita ambil blok read analog pin ni, kita letak dalam blok hello ni lah. Letak kat sini. Okay. So kat sini letak dalam forever. Okay. Lepas tu, macam biasa kita upload. Okay. Okay, close. Okay, adik, abang nak tanya, dah upload belum? Dah. Finish? Dah Dah. Okay, jangan putar lagi. So, step seterusnya, sebab kalau kita putar sekarang, memang betul dia dah baca, confirm. Sebab program tu dah ada kat situ. Tapi kita tak dapat paparkan dekat kita punya serial monitor. Jadi sekarang, saya nak tunjuk macam mana nak paparkan dekat serial monitor. Serial monitor ada dekat dalam M-Block. Cara dia, tengok mouse cursor saya. Dekat send encode mode ni, jumpa tak send encode mode kat bawah tu? Bawah kanan. Jumpa. Okay. Daripada binary mode ni, tukar kepada char mode. Char mode ni sebenarnya character mode lah. Yang adik boleh faham. So, klik dot kat situ. Char mode. Kemudian pergi kat sebelah dia, receive encode mode. Jumpa tak lagi satu char mode? Klik kat char mode tu juga. Dah? Dah. Okay, bagus. So, dua-dua dah char mode, pastikan. So, final step, klik connect. Serial port. Dan tekan nombor kom yang adik punya. Abang punya kom nombor 5. So, nampak tak bacaan dia keluar kat sini. 497 lah kes abang. So, sekarang ni abang putar. Abang putar, nilai dia bertambah sampai maksimum 1023. Sekarang abang putar potentiometer abang yang biru tengah tu. Putar arah pertentangan sampai minimum dia 0. Putar balik. Putar lagi. Dapat tak? Dapat. Dapat. So kawan-kawan yang mungkin nanti nak tengok video ni kemudian, mungkin tak tahu macam mana sebenarnya putar tu, saya akan tunjuk kat sini. Saya akan stop stop sharing sekejap. Okay. So, nampak tak saya punya board ni? Nampak adik? Nampak. Nampak apa adik nak kena buat? Putar ni lah. Putar. So, nanti kita tengok bacaan dekat share monitor tadi lah. Dia berubah tak? Putar. So, saya akan buka balik saya punya share screen saya. Boleh tengok bila saya putar apa berlaku. So, saya share screen semula. Okay. So, sekarang 1023.
Saya putar ke arah kiri, lawan arah, jadi kosong. So, putar sekali 1023. So adik, sekarang percaya tak nilai dia kosong hingga 1023? Ya. Percaya So ingat, ni kalau orang kata ni nilai apa ni? Sebab ramai orang belajar dia sesat. Dia kata ni nilai analog. So abang nak tanya adik, kosong hingga 1023 ni nilai apa sebenarnya? Nilai bit. Nilai digital tapi 10 bit. Nilai digital 10 bit. Yang mana 000 tu, first abang nak tanya, adik tahu tak binary number? Tak. Pernah dengar? Pernah. Pernah So kalau di calculator tu boleh convert lah. Tapi macam ni lah abang tunjuk shortcut lah. Abang buka ni. Okay. Kita buat macam ni je. Sekejap. Binary to decimal. Converter dah ada dah. Okay. Nampak abang punya internet ni? Nampak. Okay, abang buka. Tak kisahlah mana-mana buka. Dah banyak orang buat dah. Sebenarnya kat calculator pun boleh. Okay, abang nak buktikan apa abang cakap tadi. Okay, enter binary number 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So ni kalau semua kosong, nilai awal dia lah. So kalau kita convert, nampak tak bacaan dia adalah kosong. Decimal number Bacaan yang kita baca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tu kita panggil decimal. So kosong lah. Tapi kalau kita buat binary 1, 1, 1 sebanyak 10 kali 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau abang convert, nampak nilai maksimum dia berapa? 1020 1023. So kalau semua satu-satu 1023 lah. Kalau 0, 0, 0, 0, 0, 1. Berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau kita convert, satu lah. Kalau 0, 0, 0, 1, 1. Dia ni adalah dia nombor binary number ni dalam keadaan kuasa 2 lah. Okey. Bukan kuasa 2. Dia sini 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. Sampailah last kali 2 kuasa 9 lah. Jadi kalau nak tahu lebih boleh belajarlah apa itu binary number. Okey, so abang tutup dulu yang ni. So sekarang kita dah buktikan untuk tutorial ini. Jadi bila tamat saja tutorial ni, sebenarnya kita dah cover 4 topik adik. Kita dah cover output digital, kita dah cover input digital, kita dah cover input analog dan kita belajar komunikasi siri. Okay, so ingat yang macam mana data tadi boleh dihantar. Macam mana data tadi boleh dihantar pergi ke komputer adik ni? Papa kat sini. Kita pakai blok apa? Pakai blok Serial write text. So serial write text ni dia untuk siri komunikasi lah, komunikasi siri lah, iaitu siri communication. Kalau adik tulis dalam ni teks hello ke apa khabar, akan keluar lah kat sini apa khabar, hai, selamat datang, boleh lah, assalamualaikum. Cuma kes kita bukan nak paparkan teks tu, kita nak paparkan nilai bacaan sensor tadi. Sebab tu keluar nilai bacaan tu, iaitu hasil bacaan read ni. Okay. Jadi tamat kita punya 4 topik ni kita dah cover. So kita akan masuk topik yang terakhir ni, pulse width modulation, iaitu PWM. Okay. So kita akan pergi tutorial nombor 4, iaitu untuk RGB LED punya case lah. So RGB LED adik tahu untuk apa? Untuk tukar color LED. LED kan. Yang mana bila kita gabung ada 3 LED situ, kita boleh hasilkan macam-macam warna, betul? So kita ada sebenarnya satu komponen kat tengah ni, warna putih ni, di sini RGB LED. Yang mana sebenarnya RGB ni dia stand for red, green, blue. So LED warna merah, warna hijau, warna biru kita gabung dalam satu komponen lah. Okey. Jadi ini adalah color truth table, yang mana kalau warna merah on, warna hijau on, dia akan jadikan warna kuning. Kalau warna biru off lah, akan terasa warna kuning. Kalau warna merah off, warna hijau on, warna biru on, akan jadi warna cyan. Kalau warna merah on, warna hijau off, warna biru on, akan jadi warna magenta. Kalau semua on, akan jadi warna putih. Okey. Jadi sekarang ni
Adik kalau nampak kat sini ada dua benda. Kita dah belajar untuk menyalakan LED. Iaitu kita boleh pakai digital. Contoh kalau tadi kita set digital pin 9 bagi high. So warna merah akan menyala lah. Kalau kita bagi 10 set digital pin 10 high, so warna hijau akan menyala. Sebab 9 pin kat putih tu pin kat RGB LED ni dia pakai 3. Nombor 9, nombor 10, nombor 11. Nombor 9 untuk warna merah, nombor 10 untuk warna hijau dan warna 11 untuk biru. Cuma ini hasil kalau kita pakai digital yang mana warna dia solid. Tapi yang saya nak cover dalam tutorial ini adalah jika kita pakai PWM, iaitu Pulse Width Modulation. Kita boleh kawal dia punya kecerahan nyalaan LED. So boleh hasilkan warna lagi menarik lah sebab kita boleh kawal kecerahan dia. Okay, so inilah perbezaan antara PWM dengan digital. Tapi kena ingat, sebenarnya PWM tu digital, cuma kita kawal dia punya lebar denyut dia. Okay, jadi ini adalah table dia tadi. Saya nak recall balik, iaitu 9, 10, 11. Merah pin nombor 9 PWM, hijau pin nombor 10, okay, dan biru pin nombor 11. Dan bila orang tanya apa itu PWM? PWM ni nak senang cerita, okay, nilai dia dalam kes kita, okay, kes kita untuk tahap adik cukup abang bagi tahu yang mana nilai dia antara 0 hingga 255. Terpulanglah mana-mana nilai antara 0 hingga 255. So apa yang kita boleh buat, kita dengan gunakan kaedah PWM ni, kita boleh hasilkan keputusan seolah-olah macam analog. Macam banyak kemungkinan lah nyalaan tu, contoh. Tapi sebenarnya dia bukan analog, dia sebenarnya digital. Tapi PWM kita boleh kawal dia punya denyut. Pulse Width Modulation. Bahasa Melayu dia modulasi lebar denyut. Yang mana nilai dia 0 hingga 255. Contoh kalau 255, LED akan jadi paling terang. So nyalaan dia, kalau 0 padam. Jadi kalau nak bagi separuh terang, bagilah nilai separuh. Contoh 127. Okey, 127 dia akan bagi separuh terang. Itu adalah keadaan dia. Cuma lagi satu, kalau macam kes kalau adik nak kawal nanti kelajuan motor arus terus lah. So kalau adik letak 255, motor arus terus akan jadi kelajuan paling maksimum. Kalau 0, kelajuan dia akan jadi berhentilah. So kalau nak bagi dia separuh kelajuan, bagilah nilai 127. Contoh macam tu. Okey, itu secara teori lah. Praktikal mungkin ada benda lain kita consider lah. Jadi blok apa nak pakai dalam programming? Dalam pengaturcaraan kita nak pakai blok apa? So ini adalah blok untuk PWM, yang mana blok dia nama set PWM pin. So nombor pin kat sini adalah nombor pin yang kita sambungkan, pin PWM lah. Okey, yang mana kita dah belajar dalam pertemuan sebelum ni, iaitu teori tu, yang mana ada beberapa pin yang ada lambang gelombang. Kalau masih ingat lagi nombor pin tersebut, nombor berapa dik? Ingat tak? Dalam slide yang ada gambar Uno, pampasasi Uno tu ada cerita. Pin nombor 3, pin nombor 5, pin nombor 6, pin nombor 9, pin nombor 10, pin nombor 11. Cuma kes kita RGB LED pakai pin nombor berapa? Kita pakai nombor dekat papan tu pun ada tulis RGB LED. Pin nombor berapa? 9 sampai 11. 9 sampai 11. So 9, 10, 11 ada 3 pin sebenarnya. 9, 10, 11. Okey. Sebab ada 3 LED kat situ sebenarnya. Merah, hijau, biru. Jadi jom kita buat pengaturcaraan ni, kita nak uji. Jadi saya buka M-Block. Okey. Sekarang dik, abang nak ajar cara kaedah belajar dengan tepat. Kita jangan terus bina program yang penuh. Apa kata kita nyalakan RGB tu warna merah je dulu. So kita boleh ambil set PWM pin, letak dalam forever. Pin nombor berapa dik kalau nombor warna merah? Warna pen 9. 9, pandai. So kita cuba bagi nilai maksimum 25.
Nak tulis boleh, nak pilih pun boleh. So abang tulis lah 255. Okay, jom kita upload. Sama-sama. Okay. So saya dah upload. Jadi cuba tengok saya punya. Dapat sama tak warna merah terang kan? Dapat. Terang. Okay, cuba kita ubah nilai dia kepada yang lebih malap lah. So saya dan nilai kat M-Block tadi, okay, saya share screen semula. Saya tukar kepada nilai 100. Terus 100, saya upload. Okay, close. So sekarang saya tunjuk saya punya result. Dia dah malap sikit. Okay, tadi 225 terang sangat. Ni dia dah malap sikit lah. Okay, 100. Okay, cuba kalau saya turunkan lagi kepada 10. So saya share screen semula. Saya pergi ke M-Block. Saya tukar pada nilai 10. So saya upload. Okay, finish, close. Saya tunjuk balik kat kamera. So, nampak dah jadi malap. Malap sangat lah. Okay, dah jadi malap sangat. So, sekarang saya letak kosong. Okay, saya akan share screen. Saya tukar pada kosong. Oh, padam tak dia? Okay. Finish. So, sekarang padam. Kan? So, dah padam. Jadi, itulah dia kefahaman tentang PWM. Nampak? Dengan nilai yang kita kawal tadi, kita boleh kawal kecerahan nyalaan LED ni lah. Okay. Jadi, sekarang ni, kita nak bina program. Adik faham adik? Faham. Okay, so sekarang jom kita bina program. So katakanlah kalau kita tengok table tadi, kita nak bagi dia jadi warna apa? Warna kuning. Tapi saya nak kuning yang kemerahan. Macam mana nak buat kuning kemerahan, dik? Ada idea tak? Kena letak 2 digital pin. Kita pakai PWM lah. Pakai PWM. Contoh macam ni kan. 10. Nombor 10 untuk warna apa? Hijau kan? Nombor 11 untuk warna biru. Okay, so sekarang nilai apa nak letak? So 9, 10, 11. Letak. Saya nak bagi warna kuning bukan kuning solid tau. Kuning kemerahan. So kalau tengok kat PWM ni, true table ni kuning yang ke arah kemerah-merah. Bukan kehijauan, kuning kemerahan. Macam mana? Letak pin nombor 9, nilai dia lebih tinggi daripada pin nombor 10. Pandai. Okay. So ni contoh saya tak 9 ni 200. Pin nombor 10 ni saya tak 70. Kosong. Okay.
So kita upload. Okay, close, siap. Jadi kalau saya share, kuning kemerahan. Kuning ni. Ni kuning ni bukan merah. Tapi kuning kemerahan. Okay. Kalau saya nak warna kuning solid macam mana? Kuning memang betul-betul kuning. Hijau dengan merah nilai dia sama. Sama. Tapi saya nak dia paling terang. Kalau paling terang kena berapa? 25? 255. Pandai. Jadi tu terpulang nak buat. Okay. So sekarang saya nak bagi dia menyala selama kuning kemerahan ni selama 1 saat. Klik control, saya ambil weight sini. Okay. Lepas 1 saat, saya nak tukar warna dia kepada warna apa pula? Warna cyan. Cyan untuk 1 saat. Hijau biru. So cyan, hijau dengan biru. So apa yang nak buat? Duplicate ni, letak kat sini. So adik, bagi nilai kat abang. 9 berapa kalau nak jadi warna cyan? 9 kosong. Okay, abang ikut nilai adik cepat. 10. 10 255. Okay. 11 255. Okay, 25. Ni ada nak bagi paling terang lah ni. Okay. So lepas 1 saat warna cyan, abang nak magenta pula. Okay, magenta. Magenta. Macam mana? Duplicate lagi, letak kat sini. Okay, magenta apa? 9 berapa? 9 200. 200. 10 kosong. 20. 11. 11 200. 200. Dah. Ada lagi? Tak ada. Okay, next. Warna putih. Last. Saya klik duplicate. Tak paling bawah. Putih je lah. Semua sekali letak 255. Boleh mana. Okay, dah. Dah. Okay, jom kita upload. Okay. Sekarang ni adalah saya punya. Saya reset dulu. Jadi reset ni supaya dia kembali pada yang awal lah. 1, 2, mula. Saya reset. Kuning kemerahan. Okay. Cyan, magenta, putih. Kuning, cyan, magenta, putih. Kuning, cyan, magenta, putih. Okay. Jadi adik dapat tak adik? Dapat. Dapat, nak tengok? Sekejap. Okay. So jadi so lepas ni kalau nak manipulate apa-apa keadaan boleh lah. Kan? So lepas ni kalau adik nak hasilkan apa-apa terpulang adik macam mana pun. Okay. So sekarang saya dah katamkan kat sini. Sekarang saya share semula slide.
Kita sebenarnya dah tamat So 5 topik utama dalam sistem terbenam kalau nak hebat dalam bidang ni. So kena ingat ramai orang belajar dia memang jadi menyala LED tapi sebenarnya dia tak faham pun kenapa LED menyala, kenapa switch tu bila tekan LED menyala, macam mana bacaan 0.1023. Tu yang berlaku nanti bila belajar nilai 0.1023 tu pun dia kata analog. So salah. Sebab sebenarnya tu masukan dia analog 0 hingga 5 volt tapi dia telah ditukarkan kepada digital dalam bentuk 10 bit. Jadi kalau nak betul-betul kuasai robotik, benda-benda yang melibatkan embedded system ni, so 5 ilmu yang kita cover ni iaitu output digital, input analog, komunikasi siri dengan PWM ni penting lah untuk kita simpan baik-baik. Okay. Jadi sebenarnya 5 topik ni dah khatam. Okay, tapi abang nak adik kita pergi tutorial nombor 5 ni. Okay, next tutorial. Tutorial nombor 5 adalah LDR. LDR ni konsep macam switch. Kalau tadi kita tekan switch, LED menyala, tak tekan padam. Tapi apa yang kita nak guna LDR iaitu perintah bercahaya, dalam bahasa Inggeris dia light dependent resistor lah. Iaitu bahasa Melayu dia perintah bercahaya. Yang mana kita nak buat sekarang ni bila gelap LED menyala. Bila terang LED padam. Jadi konsep kat sini sebenarnya kita boleh pakai juga dekat sistem lampu malam automatik. Okey. Cuma kes kita guna LED lah. Bila gelap LED menyala, padam LED padam. Bila gelap LED menyala, bila terang LED padam. Cuma kalau tadi switch tekan, kita punya input jenis apa dik kalau switch tekan tadi? Switch tekan Input dia apa? Digital input. Okey, tapi kes LDR dia analog sebab dia bergantung dengan tahap kecerahan cahaya. Kecerahan cahaya berubah-ubah kan? Berubah-ubah. Contoh subuh tadi, tengah hari tadi sampai malam nanti tak sama betul. So nilai rintangan dekat LDR ni, dia ada rintangan ni sebab tu nama dia perintah bercahaya. So nilai rintangan dia pun akan berubah-ubah. Tadi adik main potentiometer, adik putar-putar yang biru tu. Tapi sekarang ni kita bukan putar kan. Kecerahan cahaya lah yang akan mempengaruhi nilai rintangan LDR tu. Okey, faham Okey, maka bila kita kata dia analog input, bacaan analog yang masuk nanti bila nilai rintangan dekat rintang ni berubah, dia akan mempengaruhi juga nilai voltan yang masuk. Voltan ni boleh jadi antara 0 ke 5 volt. So dia akan masuk ke pin nombor berapa dik LDR ni kes kita? masuk pin analog 1. A1. Pandai. So daripada A1 tu bila masuk dia nilai dia akan bertukar kepada berapa? Pada sifar. Pada sifar hingga 1023. Antara itulah. So akan jadi apa-apa nilai di antara 0 hingga 1023. Okey. Jadi inilah dia, sama juga, tak ada teori baru nak ajar, benda yang sama, cuma beza sekarang kita pakai hardware yang baru. Okey, sensor baru iaitu LDR kita ni, circuit LDR kita. Dan pin dia ada A1. Jadi apa kita nak buat, konsep dia macam switch tadi. Program ni. Jom kita bina program dia dulu. So terus jadi tarik ni semua, tak kat luar. Okay. Sekarang ni, saya nak bagi dia kes jika gelap LED menyala. Ni tutorial terakhir So adik buat betul-betul. Jika gelap LED menyala. Selain ni benda tu LED padam. So first step nak buat apa dulu? Kes dia macam tutorial 2 tadi. Switch tadi. First step nak buat apa? Step pergi operator. Okay. First step. Okay. Sekarang ni kita kena baca dululah. Betul tak? Baca dululah daripada pin A1. Betul? So klik robot. Nak baca pakai read analog. Pin. Baca dulu. So pin berapa? Pin 1. Pin 1. Sekarang ni abang nak ajar cara lain. Variable.
baca dan simpan. Simpan tu kat mana? Simpan dalam tempat nama dia variable. So macam mana nak simpan tu? Abang nak ajar. So ikut abang, klik data and block. Klik make a variable. Make a variable. Abang nak simpan dalam variable name ni, apa-apa nama dia, asalkan konsisten sampai ke ujung. Sense boleh A, boleh B, boleh apa. Abang buat sensor lah. SENSOR, sensor. So sensor ni adalah nama variable yang akan menyimpan data. So klik OK. Data bacaan A1. Okay, data bacaan dekat pin A1. Okay. So ambil blok set sensor to 0 ni. Maksud apa dia? Kalau dari segi logik dia adalah sensor sama dengan kosong. Tapi sekarang kita tak nak sensor sama dengan kosong. Sensor sama dengan hasil bacaan kat pin A1. Faham tak? So read ni hasil bacaan kat pin A1 betul? Nilai dia akan berapa? Hasil daripada blok read analog pin ni, nilai dia akan jadi kosong hingga 1023, betul? So kita nak simpan dalam sensor. So masukkan dalam ni, kotak ni. Kotak ni bila bercahaya je masuk macam tu. So maksudnya bacaan ni akan disimpan dalam sensor. So ni letak kat sini dulu. So sekarang ni kita nak uji bacaan sensor ni bila gelap dengan malam. Abang nak ajar. So cara dia, klik robot, ambil serial write text, letak kat sini. Sebab kita nak paparkan bacaan betul. Bila nak papar bacaan kena pakai serial write text. Untuk komunikasi lah, untuk hantar data pergi ke komputer. Tapi yang kita nak hantar data sensor ni bukan hello. Jadi yang kita nak hantar sensor, jangan tulis sensor. Cara dia klik data and block. Ambil variable sensor ni. Ini. Data and block, ambil variable sensor, letak dalam kotak ni. So kita nak hantar bacaan apa? Data bacaan sensor. Boleh abang nak tahu tak sensor tu bacaan ni berapa nilai dia? Kemungkinan nilai dia berapa? 0 hingga 1023. Andai. Okey, jom. Sekarang jom. Apa kata kita upload dulu sebab kita nak tengok bacaan dia bila gelap berapa. Bila terang berapa. Okey. So kita upload tu Arduino. Okey, bagus. Jadi dah close. Sekarang ni abang nak tunjuk sekejap dekat kamera ni. Okay, tengok abang punya ni. Bila abang kata tutup, ni nampak kan LDR kan? Nampak kan ni LDR? Nampak. Okay, bila abang kata tutup, cuba tutupkan jari. Maksudnya bagi gelap tutupkan tangan macam ni ke bagi gelap. Lepas tu tengok bacaan, bila abang kata tengok bacaan dekat share monitor, tengok bacaan dia. So bila buka je, buka je ni. Supaya cahaya boleh kena dia. So bila cahaya kena dia, maksudnya terang. Sebab sekarang takkan nak tutup lampu rumah ni semua. So sekarang kita assume bila malam, gelap lah. So tutup LDR dengan tangan macam ni gelap. So bila tutup LDR ni, kita boleh tengok bacaan dia berapa. Bila buka, kita boleh tengok bacaan berapa. Okay. Jadi jom kita abang share screen semula. Okay. So sekarang dah upload tadi. So kat bawah ni pastikan adik camut tak? Send encode mode ni camut kan? Ya. Receive encode mode pun camut. Okay. So klik connect. Support. Klik com nombor adik ni lah. Abang punya com nombor 5. Okay. So sekarang buka lah. Jangan tutup lagi DDR. Sekejap. Dah upload belum Anjali? Dah. Abang upload balik. Jadi close. Connect, report,
Mokom. Adik punya keluar bacaan tak kat still monitor? Keluar. Keluar kan? Sekejap, abang share punya, abang punya ni mungkin tengah hang. So, abang save dulu LDR. Kat desktop, abang buka semula lah. Okay. Load project. LDR. Okay, edit Arduino mode. Extension Arduino, board Arduino Uno. Okay, sekarang abang tukar char mode untuk receive code. Semua assign code. Klik connect, support, abang akan pilih COM nombor 5. Okay, so bacaan sekarang abang punya berapa? 871. Waktu terang buka. Okay, adik nampak bacaan abang 800 lebih kan? Nampak. Okay, adik punya berapa bacaan? Time terang. Time buka. 559. Tu time buka Time buka. 559. Okay, cuba tutup. Abang punya tutup 300 lah. Adik punya tutup berapa? 61. 61. Okay. So sekarang je ni, setiap orang sensor dia tak sama sensitivity dia. Sebab tu kita check bacaan ni. So contoh sekarang abang 800 lebih, kita nak akan buat LED dia padam lah. Sebab terang je ni. Tapi bila tutup bacaan ni 300 kan. So kes abang boleh buat jika bacaan sensor kurang daripada 400, LED menyala. Contoh macam tu. Kes adik tak boleh lah kurang daripada 400, tak kuat sangat. Sebab adik punya berapa kalau buka? 559. 559. Bila tutup? 61. So adik mungkin boleh buat jika bacaan kurang daripada 150, LED menyala. Macam tu lah maksud abang. So nilai threshold value tu kita nak. Threshold value ni ialah nilai yang border. Kita agak-agak lah. So kisah abang buat kurang daripada 500. Sebab 400 lebih bacaan abang. Macam tu lah. Sekarang apa kita boleh buat adalah kita nak buat operators lah. So klik operators, programming tu. Ambil kurang daripada ni. So kurang daripada kes abang 500. Kes adik letak berapa tadi? 150 kan? Mungkin lah boleh letak. So apa benda yang kurang tu? Sensor. So klik data and block, bacaan sensor lah. Kat sini. Okay. So sekarang ni baru kita masukkan dalam if else. Macam switch lah konsep dia. Klik control. Ambil if else. Okay. So yang ni letak dalam if ni. So if kurang daripada 500, LED menyala. Kalau selain daripada tu else, LED padam. So macam mana nak bagi LED menyala? Set digital pin. Abang nak bagi LED warna merah pula menyala. So 12 high. Kemudian nak bagi dia padam, else 12 low. Okay. So kita letak kat mana if ni? Bawah slide test ni. Dalam ni. Macam tu. So kes adik mungkin berbeza kat sini lah nilai dia. Kurang daripada berapa. Sebab tu kalau kita tak check nilai sensor tu, ramai orang kadang kenapa tak menyala, jadi menyala. Sebab kena ingat, setiap orang dia punya sensor tak sama. Mungkin sama tu samalah, tapi ada orang mungkin tak sama. Sebab dia punya production, dia punya batch sensitivity sensor semua mungkin tak samalah. Okay. Jadi cuba kita upload. Upload. Ni last sekali apa kita akan uji adalah bila kita tutup dia LED merah menyala. Bila kita buka LED merah padam. Okay. Okay, finish. So sekarang dah finish. Adik dah finish belum? Dah. Okay, dah finish. Saya akan stop sharing screen. Okay, ni result saya. Result abang lah.
Abang tutup je nampak LED merah menyala. Buka, LED merah padam. Tutup, LED merah menyala. Buka, LED merah padam. Tutup, LED merah menyala. Buka, LED merah padam. Okay. So kalau nak bagi besar benda ni, besar ya. Sini ya. Okay, jadi Jadi. Okay, ada soalan tak untuk ni? Tak ada. Tak ada? Okay. So kalau tak ada, kita punya untuk bengkel ni sebenarnya dah tamat lah. Kita punya sampai tutorial nombor 5 ni. Okay. So selebihnya adik kena buat sendiri. Dan sebenarnya 5 ilmu asas yang abang ajar tu penting lah. Cuma kita pastikan adik chat yang kat link QR code tu dekat kita punya box ni kan, link modul ni. Pastikan boleh check lah sebulan sekali ke, sebab kita kadang-kadang kita akan update dia punya slide tambah baru dan sebagainya. Contoh macam sekarang kita ada tambah lagi tutorial lain yang mana kita belum update lagi. Jadi kalau pastikan adik check jugalah sebulan sekali ke, supaya kita bila ada yang update yang baru adik boleh dapat lah. Okay. Sebelum kita tamatkan bengkel kita petang ni, okay, abang nak tanya, ada sebarang soalan tak nak tanya umum? Pasal tutorial yang tak faham tadi ke, atau apa-apa technical question ke nak tanya, boleh tanya. Ada tak? Tak ada. Tak ada? Tak ada. Okay, kalau tak ada, sehingga sini saja kita punya bengkel. Okay, so good luck. Faham Faham betul-betul? Faham. Faham, okay, bagus. Jadi masa PKP ni buat apa? Buat belajar tak? Ada online class. Sekolah buat online kelas Belajar guna WhatsApp ke atau online Skype ke atau macam mana? Guna Telegram, Google Classroom, WhatsApp pun. Okay, so sekarang kalau macam RBT dah masuk topik apa? RBT baru masuk yang lita-lita tu. Ke bentuk liter L-trade. Ya. Okay, so good luck lah. Okay, jadi jumpa lagi. Okay, Assalamualaikum dan terima kasih untuk bengkel kita petang ni. Okay, jumpa lagi. Terima kasih. Okay.